cikgu mula rekod dekat sini. Okey, jadi daripada sini apa yang cikgu nak buat adalah kita nak belajar bahagian sudut pula. Kita teruskan kepada bab yang seterusnya. Okey, jadi sebelum kita pergi lagi jauh, masing-masing boleh mulakan untuk yang beragama Islam boleh buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Jadi kita dah nak mulakan dah kelas kita. Siapa ada buku teks? Siapa ada buku teks bagus. Siapa yang tak ada buku teks tu pergi ambil. Kok kalau tak ada juga buku teks, boleh tengok dekat depan. Okey. Nurul Atirah, boleh cikgu mulakan kelas? Okey. Ansha Zahra. Ansha Zahra okey tak tu? Okey. 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 Jadi suara cikgu jelas kan? Suara cikgu tak ada lag apa-apa? Tak ada. Okey. Okey Azizul, jadi hari ni kita nak masuk kepada bab yang seterusnya. Kita dah habis dah tentang ketaksamaan. Kita dah habis dah tentang ketaksamaan. Hari ni kita masuk kepada bab baru, iaitu cikgu lupa bab berapa? Bab 8 rasanya. Cikgu tengok jap. Okey, kita pergi kepada bab 8. Bab 8 adalah tentang garis dan sudut. Jadi hari ini kita nak belajar garis dan sudut. Okey, untuk garis selalunya kita dah familiar lah. Kita dah biasa dah dengar orang cakap garis. Kita dah biasa dah. Tapi bila cikgu sentuh bahagian sudut, selalunya orang akan, apa tu sudut? Jadi dekat sini sebelum cikgu nak terangkan tentang sudut, cikgu akan pergi kepada tentang garis. Garis adalah satu garisan. Bila cikgu suruh garis, bila orang cakap, garis lah, kita akan pakai pembaris. Jadi bila pakai pembaris, maksudnya garis menerangkan satu garisan lurus. Itu sahaja tentang garisan. Itu adalah tentang garisan. Jadi bila orang cakap tentang garisan ni apa? Garisan adalah satu garisan lurus. Itu masuk garis. Jadi bila inilah garis. Satu garisan. Itu tak ada masalah. Kita dah tahu. Tapi nak tahu berapa panjang garisan tu, kita menggunakan nilai jarak. Sebagai contoh, kita ada satu garisan yang menghubungkan titik A dengan B. Kita nak tahu panjang garisan kita menggunakan nilai jarak. Jarak dia ada unit. Jarak dia ada unit. Kalau kita tengok dekat pembaris kita, ada unit milimeter, ada unit sentimeter, ada unit inci. Tapi dalam matematik, unit yang selalu kita pakai, kita mula dengan paling bawah, milimeter. Maksudnya garisan tu diukur dalam unit milimeter. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, kita pergi kepada sentimeter. Yang ketiga, kita pergi kepada meter. Dan yang keempat, kita pergi kepada kilometer. Jadi bila cikgu sebut tentang garis lurus, cikgu kena pakai unit. Sebab apa? Sebab cikgu nak tahu berapa panjang dia punya garis lurus. Sebagai contoh, cikgu buat contoh dekat sini. Okey, ada dua garisan. Dua garisan. Okey, senang. Okey, dekat sini cikgu masukkan unit. Okey, cikgu masukkan sini 2 meter, sini 2 sentimeter. Mana garisan yang panjang? 2 meter ke 2 sentimeter?
Ha. Mana 2 satu meter. garis? Ya, 2 meter. Macam mana kita tahu 2 meter? Sebab itulah kita belajar tentang unit. Daripada unit kita dapat gambaran mana satu garisan yang lagi panjang. Itu kegunaan unit. Boleh faham ke tentang garis lurus ni? Boleh. Okey, inilah cikgu bila orang cakap pasal garis lurus, nak tahu garis lurus tu panjang mana, kita pakai unit jarak. Ada milimeter, ada sentimeter, ada meter, ada kilometer. Itulah tentang garis lurus. Yang kedua, cikgu dah terangkan dah tentang garis lurus. Yang kedua, kita pergi tentang sudut. Kita pergi tentang sudut. Sudut ni mungkin sesuatu yang baru. Salin tahu nota-nota daripada cikgu. Sudut ni apa? Sudut ni apa? Sudut dia punya maksud adalah pembukaan. Pembukaan dua garisan. Okey, itu adalah sudut. Pembukaan dua garisan. Sebagai contoh, sudut dia takkan terhasil kalau dia terus satu garisan. Sekarang ni kita cakap dua garisan. Contoh. Ada dua garisan. Jadi dekat sini mana sudut dia? Sudut dia berada di tengah-tengah ni. Ini adalah besar sudut tu. Sudut ni, unit dia ditulis dalam keadaan darjah. Salin ni Unit sudut. Unit sudut adalah darjah. Yang ni. Yang bulat kecil dekat atas tu. Okey, ini adalah unit sudut. Jadi, sudut kamu kena faham makin besar keterbukaan dia, makin besarlah nilai sudut dia. Sebagai contoh, cikgu tunjuk contoh. Okey, ini ada satu. Okey, dan kalau dekat sini cikgu cakap sini 60 darjah. Sini cikgu cakap 60 darjah. Itu kalau dia terbuka besar tu. Kalau cikgu bukakan dia kecil sikit. Kalau cikgu bukakan dia kecil sikit. Masing-masing boleh tengok. Kalau cikgu bukakan dia kecil sikit, cikgu dapat dia 30 darjah. Jadi sebab itulah apa yang cikgu maksudkan dengan pembukaan. Makin luas pembukaan, makin besar nilai sudut. Okey, tengok ni cikgu tulis. Salin tahu nota ni. Makin luas pembukaan, makin besar. Makin besar nilai sudut. Jadi itulah fungsi sudut. Sebab apa? Sebab kita nak tahu berapa banyak dia terbuka. Orang tak cakap dia terbuka sikit je. Tak ada. Orang cakap pakai sudut. Dia terbuka 30 darjah. Bila kita cakap macam tu, orang terus dapat bayangkan berapa banyak permukaan dia, pembukaan dia. Okey. Inilah tentang garisan dan sudut. Jelas ke setakat ni penerangan cikgu sampai sini boleh faham ke? Boleh. Okey. Okey, jadi cikgu terangkan lagi sekali Okey. Sekarang ni siapa-siapa yang tak dapat, siapa-siapa yang terlepas, okey, boleh tengok ni cikgu akan terangkan lagi sekali. Okey, jadi dekat sini kamu kena faham ni dua-dua benda ni. Sebab apa? Sebab dalam dua-dua benda ni cikgu nak bagi tahu kamu apa yang kita nak belajar malam ni. Okey, jadi perkara pertama kita pergi tentang garisan. Kita pergi tentang garisan. Bila cikgu bercakap tentang garisan, garisan adalah tentang garis lurus.
Jadi kita faham. Okey, satu garis lurus. Okey, kita faham tu garis lurus. Tapi bila kita bercakap tentang garis lurus, kita kena tahu berapa panjang garis lurus tu. Jadi bila kita nak tahu berapa panjang garis lurus tu, kita tengok kepada dia punya unit jarak. Dia ada 4 unit dekat situ. Okey, habis tentang garisan. Jelas ke semua untuk garisan? Boleh faham? Boleh. Okey. Boleh. Okey, bagus. Okey, itu garisan. Seterusnya cikgu pergi pula tentang sudut. Sudut ni apa? Sudut ni adalah pembukaan dua garisan. Kalau kamu tak faham tentang pembukaan, kamu cakap pasal mulut kamu. Mulut ni terbuka. Makin besar mulut kamu terbuka, makin besarlah nilai sudut dia. Jadi ternyata sudut ni adalah pembukaan sesuatu. Contoh kamu buka pintu kan. Okey, kamu buka pintu. Okey, sini okey ni kita ada pintu kita kan. Okey, ni dinding. Ni dinding. Lepas tu ini pintu. Ini adalah pintu kita. Cikgu lukis pintu kita tu. Kita nak tahu berapa banyak pintu ni terbuka. Kita tak boleh pakai garisan. Jadi kita nak tahu berapa banyak pintu ni terbuka. Ini adalah sudut yang kita kena cari. Sebab itulah pentingnya untuk kita faham tentang sudut. Sebab kita nak tahu sesuatu tu terbuka banyak mana. Okey, inilah dua benda yang kita nak belajar. Okey, jadi untuk sudut jelas ke? Cikgu nak dengar suara sikit. Untuk sudut jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi next kita akan pergi kepada kekongrunen. Kongrunen. Apa yang dimaksudkan dengan kekongrunen? Kongrunen ni kalau siapa-siapa yang ada buku teks masing-masing boleh tengok kepada buku teks. Okey. Inilah kongruen. 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 Ini adalah kita nak cari tentang kongruen. Kongruen ni adalah apa maksud dia? Maksud dia adalah sama. Adalah sama. Cikgu ulang lagi sekali. Maksud kongruen adalah sama. Contoh kita pergi kepada garisan. Okey. Kongruen dalam garisan. Okey, masing-masing boleh tengok. Kongruen dalam garisan. Bila kita nak pergi kepada garisan, masing-masing boleh tengok. Okey, dia ada dua garisan. Kita akan nampak dia kongruen. Tapi nak tengok garisan tu sama ke tak, dia mesti mempunyai jarak yang sama. Kalau cikgu cakap sini 3 meter, garisan A adalah 3 meter. Cikgu buat garisan B adalah 3.5 meter. Adakah garisan A dan B kongruen? Dia dikira sebagai bukan kongruen. Sebab apa? Sebab dia punya panjang berbeza. Jadi bila kita nak garisan yang sama, garisan dalam keadaan kongruen. Jadi maksudnya kita kena dapatkan nilai panjang yang sama, iaitu nilai 3 meter dan 3 meter. Itu untuk garisan. Maksudnya apa? Nilai panjang yang sama. Itu yang dimaksudkan tentang kongruen dalam garisan. Itu maksudkan kongruen dalam garisan. Cara dia kita tengok dia punya unit sama. Okey, sama dah unit dia. Lepas tu kita tengok berapa bilangan dia. Kalau sama nombornya, maksudnya samalah jawapannya. Jadi bila dia sama, kita cakap dia kongruen. Jelas ke? Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, bagus. Okey, sekarang kamu buka worksheet. Kamu buka worksheet. Okey, tengok kepada contoh nombor 1.
Tengok kepada soalan nombor 1, kita pergi kepada cek dia kongruen ataupun tidak. Okey, jadi cikgu akan tunjuk soalan contoh, cikgu nak cek garisan tu kongruen ataupun tak. Jadi, dia punya keyword, dia punya tips nak tahu dia kongruen ke tak, kita kena tengok dia sama panjang. Jadi dekat sini, bila dekat sini 3 cm, dekat sini pun 3 cm. Jadi dia kongruen. Okey. Dengan masa 5 minit. Tak pun cikgu tengok. Kalau siap awal, cikgu boleh buat awal. Cuba buat A, B, C, D, E. Lepas tu hantar dekat cikgu. Hantar dekat cikgu. Boleh ke? Boleh ke soalan nombor 1? Okey, soalan nombor 1 senang sahaja. Cek dia kongruen ataupun tak. Nak hantar macam mana? Contoh A tu kongruen. Kamu cakap ya. B tu tak. Okey, kamu cakap tak. Macam tu sahaja. Jadi hantar dekat WhatsApp cikgu macam itu sahaja. Jelas ke semua? Jelas. Okey, cuba buat nombor 1. Oh, lajunya. Bagus, Lexa. Terkejut cikgu tengok DP. Okey. Okey, cikgu tunggu. Lagi 3 minit. Cikgu bagi 3 minit tau. Lagi 3 minit. Sabar dulu. Nanti cikgu cek. Kita buat sama-sama kat depan. Hantar je dekat cikgu. Betul ke? Salah ke? Hantar je dekat cikgu. Nanti cikgu akan cek. Kita buat sama-sama. Kita buat sama-sama. Okey, bagus. Dah ada. Okey, lagi 2 minit. Cikgu nak semua orang cuba. Sebab apa? Sebab cikgu nak nampak. Cikgu nak semua orang nampak macam mana soalan tu trik kita. Cikgu nak semua orang cuba. Biar kita nak tengok macam mana soalan tu trik kita. Buat. Okey, bagus. Buat je hantar kat cikgu. Lepas tu cikgu akan check lah. Okey, bagus. Okey, 1 minit lagi. Cikgu bagi masa 1 minit lagi. Okey. Okey. Sudah habis. Azizul dah jawab tak tu, Azizul? Dah hantar kat cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi masing-masing
boleh tengok dekat depan macam mana cikgu selesaikan. Boleh ke cikgu mula selesaikan? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi kita nak buat apa ni? Okey, cikgu terangkan lagi sekali. Kita ni nak check kongruen ataupun tak. Kongruen tu apa? Kongruen tu maksudnya sama. Jadi kalau dia tentang garisan, maksudnya dia dalam keadaan yang sama panjang. Jadi kita akan check. Okey, soalan A. 2 cm dengan 2 cm. Jadi A, benda yang jelas. 2 dan 2. Unit yang sama, sentimeter dengan sentimeter. Jadi A tu kongruen tak? Cikgu soal kamu, A tu kongruen tak? Kongruen. Iya, dia kongruen. Dia kongruen. Okey, kita pergi pula kepada soalan B. Masing-masing kita tengok kepada soalan B. Adakah soalan B kongruen ataupun tidak? Kongruen. Ya, Ya, kongruen. pandai. Ya, betul. Soalan B pun dia ya, kongruen. Macam mana kita nak tahu kongruen? Dekat sini dia tunjuk 3.5 cm. Dekat sini 35 mm. Jadinya bila kita tengok dekat sini, bila kita tengok sini 3.5 cm, sini 35. Kita kena tukarkan kepada sentimeter. Maksudnya kita kena bahagi 10. Okey, jadi masing-masing boleh tengok Cikgu takut tak jelas cikgu buat kat situ. Jadi masing-masing boleh tengok. Okey, kita nak check dia kongruen ke tak. Garisan yang pertama 3.5 cm. Garisan yang kedua 35 mm. Kamu ambil milimeter ni kamu tukar kepada sentimeter. Jadi cikgu soal kamu, 1 cm bersamaan dengan berapa milimeter? 10. Ya, 10 mm. Jadi bila kita nak pergi daripada milimeter nak pergi kepada sentimeter, kita kena bahagi 10. Jadi 35 bahagi 10, kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 3.5 cm. Jadi garisan yang pertama adalah 3.5 cm dan garisan yang kedua pun adalah 3.5 cm. Itu adalah macam mana soalan tu trik kamu cara nak tengok jawapan dia betul ataupun tak. Jadi kamu kena faham penukaran unit. Okey, untuk yang siapa-siapa tak faham penukaran unit, siapa-siapa yang tak faham penukaran unit, cikgu bagi formula dekat sini. Cikgu bagi formula dekat sini. Tapi sebelum tu cikgu jawablah. Soalan ni adalah kongruen Okey. Jadi kita nak pergi kepada formula penukaran unit. Okey, masing-masing salin apa yang cikgu tulis dekat depan. Kita ambil yang paling kecil milimeter. Lepas tu kita ambil besar sikit sentimeter. Makin besar kita ambil milimeter. Lepas tu kita ambil kilometer. Jadi cikgu nak kamu faham. Daripada kilometer nak pergi kepada meter, dia punya formula adalah darab 1000. Daripada meter nak pergi kepada sentimeter, formula dia adalah darab 100. Daripada sentimeter nak pergi kepada milimeter, formulanya adalah darab 10. Tetapi bila kita nak patah balik ke belakang macam mana? Daripada milimeter. Daripada milimeter. Kita singgah ke sentimeter. Dia dah tak boleh darab. Dia jadi bahagi 10. Salin tahu. Okey, daripada sentimeter pula nak pergi kepada meter, kita kena, tadi dah darab, kita kena bahagi 100. Dan seterusnya daripada meter pergi kepada kilometer, kita kena bahagilah dengan 1000. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh.
Jadi kalau cikgu cakap tadi 35 milimeter. 35 milimeter. Tengok cikgu cakap 35 milimeter. Nak tukarkan kepada sentimeter. Ini milimeter. Nak tukar kepada sentimeter. Jadi dia lalu dekat sini. Bila dia lalu dekat situ, dia bahagi 10. 35 bahagi 10, kita akan dapat 3.5. Tapi unit dia dah bukan milimeter. Unit dia sentimeter. Sebab apa? Sebab dia dah lalu dekat bahagi 10. Jelas ke semua? Alamak. Boleh. Okey, bagus. Zulaika, jelas ke Zulaika? Jelas. Okey, Azizul boleh faham ke Azizul? Boleh ya. Okey, jadi hati-hati dengan unit. Jadi dekat sini soalan B adalah kongruen. Cikgu cakap ya. Soalan C, kita tengok soalan C 12, 125. Walaupun dia punya unit dia berbeza, tapi kamu tak payah nak cek-cek sebab apa? Sebab angka dia tu dah lain. Angka 1 sini 2, sini 25. Jadi dekat sini dia dikira sebagai bukan kongruen. Jadi sini jawapan C adalah bukan. Jadi hati-hatilah tentang unit. Soalan D, terang-terang Cikgu, sini. Ya? skrin cikgu lag ke? Cikgu lag Okey, nampak? Okey, nampak. Okey. Oh, tadi dia jadi lag okey. Soalan C dia bukan kongruen Okey. Soalan D, terang-terang angka dekat sini 3, angka kat sini 4. Jadi dia bukan kongruen. Bukan. Okey, akhir sekali cikgu nak tanya kamu. Soalan E kongruen ke tak? Kongruen. Dia kongruen. Jadi macam mana? Okey, kita cek pakai yang soalan kita tadi. Okey, jadi masing-masing tengok kepada soalan E. Cikgu bawa pergi dekat formula tadi. Cikgu bawa pergi dekat formula tadi. Okey, mana kita punya kertas? Okey, jadi kita tengok. Kita tengok kepada formula dia. Formula soalan kita ni, 2.5 cm. Garisan yang pertama adalah 2.5 cm. Jadi kita nak tukarkan apa? Kita nak tukarkan 25 mm menjadi cm. Jadi dia lalu dekat mana? Dia lalu milimeter pergi kepada sentimeter. Jadi formula dia apa? Bahagi 10. Jadi kita buat apa? 25 bahagi 10. Dekat sini kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 2.5. Tapi unit dia dah bukan milimeter. Sebab apa? Sebab dia dah sampai sini. Jadi unit dia adalah sentimeter. Jadi kita tengok sini 2.5, sini pun 2.5. Jadi dia kongruen. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Boleh. Okey, bagus. Lexa, jelas Lexa? Jelas. Okey, bagus. Okey. Kejap cikgu. Okey. Okey, jadi kita pergi, itulah cara nak cek dia kongruen ke tak bila dia dalam keadaan garisan. Skrin cikgu lag lagi ke Atira? Okey. Tak ada. Okey. Baik. Okey, sekarang cikgu buka whiteboard tau. Sekarang cikgu buka whiteboard. Tadi kita pergi kepada kongruen dalam garisan. Sekarang kita pergi kongruen dalam sudut. Kita pergi kongruen dalam sudut. Jadi bila cikgu cakap kongruen, maksudnya sudut yang dibuka mesti dalam keadaan angka yang sama. Tak kisah dipandang mana. Satu sudut sini pandang 30 darjah, tapi satu dekat sini pandang 30 darjah. Jadi nak baca dia macam mana? Kamu tengok sudut dia. Kamu tengok sudut dia. Jadi kat sini cikgu terangkan macam mana nak baca dia punya sudut. Okey, jadi sudut ni cara penulisan dia kamu boleh salin tahu. Okey, ni kan kita punya segitiga, ni cikgu buat A, ni cikgu buat B, ni cikgu buat C. Okey.
Takut kamu tak tahu kan ni kan. Okey, jadi cara dia tulis sudut ni adalah sudut dia tulis sudut ni, dia buka segitiga, dia mula dengan B, A, C. Ini adalah sudut dia dekat mana? Sudut dia masukkan adalah sudut dekat A. Tu. Ingat simbol ni. Ini adalah simbol segitiga. Lepas tu dia tulis BAC. Apa-apa nombor yang dekat tengah menandakan sudut dia berada di situ. Itu maksud BAC. Kalau dia tak tulis macam tu, dia boleh tulis macam ni. Dia buka tanda macam ni. Lepas tu dia buka dekat A. Itu adalah satu cara, dua cara dia nak tunjuk sudut tu dekat mana. Jadi sebelum cikgu nak tunjuk tentang kongruen, cikgu nak kamu faham cara dia buka. Cara dia buka. Jadi masing-masing boleh tengok kat sini. Okey, kalaulah ni nota tau, salin tau. Kalaulah dekat sini cikgu tulis ini A, ini B, ini C. Tengok kepada sudut yang warna merah, sudut A. Sudut A, cara nak tulis dia macam mana? Kamu buka segitiga, mula je B, A, C. Okey, B, A, C. Ini yang pertama. Yang kedua, sudut tu dekat A. Kamu tulis macam ni. Tu cara dia. Itu adalah cara dia. Kalau BAC ni nak terbalik boleh ke? Boleh. Dia boleh jadi C, A, B. Dia boleh jadi macam ni. Dia boleh jadi C, A, B. Selagi A tu dekat tengah, menandakan dekat mana kedudukan sudut tu. Itu yang warna merah. Jelas ke semua? Jelas. Okey, bagus. Jelas. Okey, bagus. Okey, kalau cikgu buat dekat C, cikgu buat sudut dekat C, dia boleh buka segitiga macam ni, dia boleh mula A, C, B, A, C, B. Itu yang pertama. Kalau nak terbalik pun boleh. Dia buat B, C, A. Boleh. Selagi dia tak salah. Dia tak salah. Selagi dia letak C ni dekat tengah. Sebab apa? C dekat tengah menandakan sudut tu berada dekat C. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, dia terus tulis buka sudut, dia terus tulis C dekat situ. Ini adalah cara penulisan sudut. Kalau untuk B, cikgu buat warna hijau. Cikgu buat warna hijau untuk B. Cikgu boleh dapat cara menulis sudut dia A, B, C. Sebab apa? Sebab B tu dekat tengah. Dan kalaulah dia tak nak tulis kaki dia, ni kaki A dengan C. Ni A, ni C. Cikgu boleh tulis B terus. Itu adalah kita nak cek sudut tu dekat mana. Sebab sudut ni dia ada banyak. Sudut ni dia boleh jadi dekat sini, kat sini, kat sini. Kalau dia tak ada nama, ni lah nama dia. Cikgu bagi nama dia. Kalau panjang, contoh, kalau panjang ni cikgu bagi nama ni D, ni F. Okey, untuk panjang kita boleh tulis dalam D ke F ataupun F ke D. Tak ada masalah, kita nampak benda tu. Tetapi tentang sudut, kamu tengok yang cikgu tulis warna merah, warna hijau dengan warna biru. Itu cara kita nak baca sudut tu dekat mana. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Jelas. Okey, bagus. Jadi bila cikgu bercakap tentang kongruen pada sudut, maksudnya kalau sini dia buka 30, cikgu cakap okey, dia buka sini pun 30 darjah. Jadi A punya sudut dan B punya sudut dikira kongruen. Sebab apa? Kongruen bercakap tentang sesuatu yang sama. Jelas ke semua? Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu clear lah semua ni Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan Kita nak check dia kongruen ke tak, senang sahaja. Jadi pergi kepada soalan nombor 2, A, B, C. Okey, soalan contoh, cikgu buat soalan contoh. Sini dia dikira sebagai kongruen. Sebab apa? Sebab sini 75, sini pun 75. Okey, cuba buat soalan A dan soalan B.
Cikgu bagi masa 2 minit. Senang je soalan A dan B tu. Cek dia kongruen ataupun tak. Okey, pandai Lexa. Mana? Okey, cuba buat Lepas tu hantar kat cikgu. Cikgu bagi 2 minit je. Okey, bagus. Okey. Okey, dah habis masa. Dah 2 minit. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cari-cari kalau kita nak check dia kongruen ke tak, kita tengok pada dia punya sudut. Kalau dekat sini petak ni maksudnya 90 darjah tau. 90 darjah. Bila dia dua-dua dalam keadaan petak, maksudnya dia kongruen. Ini cara kita nak check dia kongruen ke tak. B, kalau Cikgu? dekat Kalau bab ni nak guna protector ke? Kalau nak guna protector, kita kena buka balik untuk cara nak buat sudut. Ada protector ke? Ada. Ada. Boleh cikgu boleh je nak ajar. Semua ada projector ke? Ada. Ada. Zulaika ada projector? Ada. Tak ada. Tak ada ke ada tu? Tak ada. Tak ada. Okey. Okey, itu nanti next kelas lah bila-bila. Untuk bab ni dia ada je projector. Cikgu. Tak apa sebab cikgu tak mention dalam WhatsApp. Nanti next class cikgu akan mention dalam WhatsApp. Okey. Cikgu boleh tunjuk projektor cikgu. Okey, tapi sebelum tu kita jawab pilih. Okey, B. Dia kongruen ke tak? Kita cek sini 110, sini 100. Jadi B ni bukan kongruen. Jelas ke? Boleh faham? Okey, bagus. Ini kongruen ke tak? Okey. Jadi, next kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang cara nak buka projektor semua. Tapi yang ni cikgu tak fokus sangat. Cikgu tak fokus sangat bukan apa? Sebab dia tak ada pengiraan. Dia tak ada pengiraan. Tapi cikgu boleh sahaja nak ajar. Okey, cikgu ada projektor. Kamu yang tak ada projektor. Okey, tengok projektor cikgu. Okey, kalau cikgu nak kompas. Okey, kita nak buat sudut 90 darjah. Macam mana? Cikgu boleh ajar. Cikgu boleh ajar. Okey, cara nak buat sudut 90 darjah. Dekat sini, cikgu bulatkan dia punya projektor. Okey. Daripada situ, dekat sini, tapi kalau cikgu ajar sekarang bukan semua ada. Tapi tak apalah. Tak apa. Nanti itu next class untuk cara nak buka, cara nak guna kompas 30 darjah, 90 darjah, 60 darjah. Nanti cikgu ajar. Okey. Tapi kita nak pergi kepada mana sekarang ni? Kongruen. Sebelum cikgu pergi kepada lagi jauh. Untuk kongruen. Jelas ke untuk kongruen? Jelas. Okey, Darwisi jelas Darwisi?
Okey, Ammar Haziq. Jelas ke Ammar Haziq? Jelas cikgu. Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi kita akan pergi kepada satu benda yang sangat-sangat penting tentang sudut. Okey, jadi siapa-siapa yang ada buku teks, siapa-siapa yang ada buku teks, kita akan pergi kepada ni. Ini adalah ayat yang penting. Sebab apa? Ni cikgu nak kamu faham. Okey, yang pertama, sudut ni bila dia dalam keadaan 90 darjah. Yang tu yang pertama. Kalau dia dalam keadaan untuk yang bahasa Melayu, boleh salin. Kalau nak bahasa Inggeris tu pun boleh salin. Nanti cikgu salin balik. Okey, yang pertama, nota kita yang pertama, dia dikira sebagai sudut pelengkap. Kita dikira sebagai sudut pelengkap kalau dia menunjukkan 90 darjah. Cikgu salin kat bawah. Sudut pelengkap adalah apabila sudut tu menunjukkan 90 darjah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pergi kepada yang kedua, sudut penggenap. Sudut penggenap. Ni nama-nama ni kena hafal. Sudut penggenap adalah dia menunjukkan sama dengan 180 darjah. Nanti cikgu teranglah macam mana semua benda tu. Akhir sekali tengok kepada warna hijau. Ni salin tau. Okey, warna hijau sudut conjugate. Kalau dalam bahasa Inggeris conjugate. Dalam bahasa Melayu conjugate. Sudut conjugate adalah menunjukkan dia 360 darjah. Yang ini kamu pakai sampai di tingkatan 5. Ada soalan SPM yang ni. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan. Bila sudut pelengkap tu? Ni nota tau salin. Okey, untuk sudut pelengkap. Masing-masing boleh tengok dekat depan. Untuk sudut pelengkap. Macam mana keadaan dia? Keadaan dia adalah apabila dia satu garis. Nampak tu? Dia betul-betul tegak. Macam Ultraman punya kuasa bila lampu dia dah merah kan. Dia buat macam tu. Jadi sudut pelengkap dekat sini 90 darjah ni nak tengok macam mana? Bila dia lukis petak. Dia bila dia lukis petak. Ni bila dia lukis petak. Jadi sini pun 90 darjah. Sini pun 90 darjah. Inilah yang dimaksudkan dengan sudut pelengkap. Dia betul-betul menunjukkan petak. Kalau yang lain dia tak tunjukkan petak tau. Kalau yang lain dia tak tunjukkan petak. Dia macam ni. Tapi kalau dia tunjukkan petak, dia akan jadi betul-betul petak. Kalau siapa-siapa yang tak faham, boleh tengok cikgu punya bentuk. Okey, cikgu pergi kepada bentuk cikgu kejap. Okey, shape kita ambil bentuk petak. Okey, kejap Okey, masing-masing boleh tengok petak ni. Bila cikgu tunjuk petak sini, sini 90 darjah, sini 90 darjah, sini 90 darjah dan akhir sekali sini pun 90 darjah. Itulah apa yang dimaksudkan dengan sudut pelengkap. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. 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 Bagus. Salin tahu nota ni. Okey, yang kedua sudut penggenap. Sudut penggenap ni macam mana? Sudut penggenap adalah apabila dia menunjukkan satu garis lurus. Satu garis lurus. Okey, ini garis lurus dia. Itu sahaja. Dia kan cikgu cakap pembukaan dua garisan. Okey, dia macam ni tau. Dia bila dia makin terbuka, tengok ni. Okey, kalaulah soalan lain, dia makin terbuka, dia dah makin terbuka. Bila dia tepat dekat tengah-tengah, dia jadi sudut pelengkap. Dia jadi sudut pelengkap. Yang ni. Tapi dia bila makin terbuka dan dia terus jadi satu garis lurus, kita dah namakan dia sudut penggenap. Maksudnya dua garisan, mana garisan ni? Ini adalah garisan pertama. Ni garisan yang pertama, yang ini adalah garisan kedua. Jadi
Dia punya sudut dekat mana? Dia punya sudut adalah di antara garisan pertama dan garisan kedua. Dia menunjukkan 180 darjah. Maksudnya apa? Maksudnya dia dah buka habis. Boleh faham ke? Itu yang dimaksudkan dengan sudut penggenap. Jelas ke? Jelas. Okey, ni nota ni sila salin Okey. Untuk sudut, bila dia dah sama macam ni, cikgu sambung Bila dia dah sama macam ni, dia terus terbuka. Dia terus terbuka. Dia terus mendekat. Dan akhir sekali, garisan kedua dengan garisan pertama jumpa pada satu garisan. Dia jadi macam mana? Dia jadi macam ni. Dekat sini garisan pertama, sini garisan pertama cikgu buat G1, sini juga garisan kedua, dia dah bertembung, dia dah tutup. Jadi sudut dia baca dekat mana? Sudut dia baca di sini. Iaitu, cikgu tulis iaitu dia bersamaan dengan 360 darjah. Nampak ni cikgu buat anak panah tu. Kalau yang ni cikgu buat ke sini. Ini dia ada nama khas dia. Dia ada nama khas. Kalau yang lain, kita panggil macam ni. Sebab apa? Sebab kita nampak kedudukan sudut tu. Tapi di sini ada ciri-ciri istimewa. Yang pertama, sudut pelengkap. Sudut pelengkap adalah apabila dia membentuk 90 darjah. Manakala, maksudnya dia terus buka. Dia terus buka dan sampai sini dia berhenti. Dekat sinilah sudut pelengkap dia. Dia membentuk 90 darjah. Untuk sudut penggenap pula, cikgu teruskan penjelasan cikgu di sudut penggenap. Daripada 90 darjah, dia terus buka. Dia terus buka dan dia membentuk satu garisan. Dekat sini, kita namakan dia sudut penggenap. Untuk sudut conjugate, daripada dia terus buka, dia terus ke bawah. Tadi dia ke atas, dia terus ke bawah. Lepas tu dia terus ke bawah. Lepas tu dia terus ke bawah. Sampailah garisan pertama dan garisan kedua jumpa pada satu tempat. Iaitu tempat yang sama. Untuk siapa-siapa yang tak nampak G, cikgu tulis teruslah garisan 1 dan garisan 2. Inilah dia punya sudut. Boleh faham ke cikgu tunjuk dekat depan ni? Boleh. Bagus. Okey, salin nota ni. Salin nota. Jangan salin yang atas ni. Atas ni cikgu simpulkan je. Salin yang ni je. Salin yang tu je. Dah. Okey, dah. Okey, bagus. Kita nak masuk calculation dah ni. Tapi kamu kena faham 3 benda ni dulu. Okey, boleh cikgu teruskan? Kita tengah salin lagi. Boleh ke cikgu teruskan? Boleh. Okey, Lexa, boleh ke cikgu teruskan tu? Boleh. Okey, jadi kita dah nak masuk kepada calculation. Kita nak masuk kepada pengiraan. Untuk pengiraan ni, macam mana kita nak kira? Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Okey, jadi tengok ni cara nak mengira P, Q, R, S. Kita pakai sudut pelengkap, sudut penggenap dan sudut conjugate. Jadi masing-masing boleh tengok kat sini. Cikgu akan ajar kamu. Cikgu ajar kamu. Okey. Okey, dia bagi tahu. Dia bagi ni. Masing-masing boleh tengok. Sekarang ni, kalau kamu dah salinkan tadi. Darwisi sempat salin tak tadi Darwisi? Lexa sempat salin tak tadi untuk? Dah siap. Dah siap. Azizul sempat salin tak Azizul? Dah siap. Okey, bagus. Okey, kalau dah siap, masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan tunjukkan macam mana nak guna apa info yang cikgu bagi tadi.
Okey, kita zoom out sikit. Okey, tengok Okey, ni soalan kita. Okey, masing-masing boleh tengok kat depan. Okey, soalan kita sekarang ni apa benda? Kita nak cari semua huruf dekat sini. Kita nak cari P tu apa? Kita nak cari Q tu apa? Kita nak cari R tu apa? Kita nak cari S tu apa? Ini soalan dia. Ini soalan dia. Jadi, daripada soalan di hadapan, merujuk kepada contoh di atas, boleh tengok betul-betul macam mana cikgu cari. Okey, yang pertama cikgu akan cari P. Cikgu akan kemaskan jalan kerja cikgu. Kalau boleh salin, salin. Kalau tak sempat, bagi tahu cikgu. Cikgu akan stopkan. Okey, jadi cikgu akan cari P. Masing-masing boleh tengok dekat sini macam mana cikgu nak cari P ni. Okey, sebelum tu cikgu akan tunjukkan jalan kerja di dalam ni. Okey, cikgu nak cari P. Cikgu nak cari P. Cikgu akan nampak sudut pelengkap. Dekat mana sudut pelengkap? Apabila dia tepat membentuk segi empat tepat. Nampak tu? Jadi, ini bila dia membentuk dia macam ni, maksudnya dia punya darjah adalah 90 darjah. Jadi dia punya darjah dekat sini adalah 90 darjah. Jadi macam mana nak dapat P tu? 54, sudut yang pertama 54 darjah tambah dengan P darjah sama dengan 90 darjah. 54 positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Ya, 90 tolak 54. Sekarang cuba tekan kalkulator. 90 tolak 54 dapat berapa? Dapat berapa? 36. 36. Jadi, 36. Jadi, P adalah bersamaan dengan 36 darjah. Jelas ke? Boleh faham kat depan? Boleh. Okey, bagus. Okey. Lexa, jelas ke Lexa? Jelas. Okey, tengok betul-betul. Kat sini cikgu cari P guna apa? Guna sudut pelengkap. Kita guna sudut pelengkap. Okey, cikgu teruskan lesson cikgu untuk mencari Q. P kita dah jumpa, sekarang cikgu nak cari Q. Jadi cikgu nak masing-masing tengok di hadapan macam mana cikgu cari Q. Okey, jadi tengok cikgu luar ruang limit ni. Okey, tapi cikgu cubalah muatkan. Kejap Okey, kejap bagi cikgu masa. Sebab cikgu nak nampak kemas. Okey, ini adalah kita punya nak cari Q. Masing-masing boleh tengok macam mana cikgu nak cari Q. Okey. Untuk mencari Q, cikgu guna sudut penggenap. Cikgu akan menggunakan sudut penggenap. Jadi masing-masing boleh tengok sini. Cikgu guna sudut penggenap. Cikgu guna sudut penggenap. Mana sudut penggenap dia? Ni satu garisan. Ni satu garisan dia. Tu satu garisan dia. Jadi, bila cikgu dapat satu garisan, bermakna dia membentuk 180 darjah. Jadi dekat sini ada P, dekat sini ada Q. P tambah Q adalah sama dengan 180 darjah. P kita dah dapat, P sama dengan 36. 36 tambah Q sama dengan 180 darjah. 36 positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Ya, 180 tolak 36. Okey, cuba tekan kalkulator. Kita dapat berapa? 180 tolak 36. 144. Okey, kita dapat 144. Macam mana cikgu dapat? Cikgu guna sudut penggenap. Nampak ni? P dengan Q cikgu dapat 180.
Tadi cikgu guna sudut pelengkap. Sekarang cikgu guna sudut penggenap. Jelas ke? Boleh faham ke semua? Boleh. Jadi cikgu dah dapat P dengan Q. Cikgu dah dapat P dengan Q dekat sini. Jadi cikgu nak kamu faham lah macam mana cikgu gunakan tu. Okey, kita tengok jawapan P 36. Okey, kita dapat P 36. Untuk Q kita dapat berapa? 144. Untuk Q kita dapat 144. Jelas ke semua untuk P dan Q? Sebelum cikgu teruskan untuk R, boleh faham ke? Faham. Okey. Bagus. Jadi, kita akan pergi kepada R. Kita akan pergi kepada R pula. Yang lain mana suara? Cikgu tak dengar. Jelas ke yang lain? Jelas. Okey. Jadi, untuk menjawab soalan R. Untuk menjawab soalan R. Masing-masing kena baca ni sebab tu cikgu buka dulu. Sudut konjugate bagi R ialah 260 darjah. Apa yang dimaksudkan dengan sudut konjugate? Apa yang dimaksudkan dengan sudut konjugate? Okey, tengok dekat sini. Okey. Ya, Okey, kita pergi kepada penggunaan sudut konjugate. Kita akan pergi kepada penggunaan sudut konjugate. Okey, kita pergi kepada R. Okey, kita pergi kepada R. Cikgu tak muat lah. Cikgu buat atas ni lah. Okey, kita pergi kepada R. Okey, tengok sini. Kita nak fahamkan apa soalan tu cakap. Sudut konjugate bagi R. Dia cakap macam mana? Dia cakap sudut konjugate bagi R ialah P. Sudut konjugate bagi R. Yang ni tak payah baca. Sudut konjugate bagi R ialah 260. Mana 260 tu? Maksud dia dekat sini, conjugate bersifat 360. Maksudnya berhadapan dengan R. Sini, daripada sini, pergi kepada sini adalah sama dengan 260 darjah. Inilah yang dinamakan sudut conjugate. Inilah yang dinamakan sudut conjugate. Jadi nak buat macam mana? Kita kena faham. Kita gunakan maklumat yang warna hijau cikgu buat ni. Satu putaran penuh bersamaan dengan 360. Maksudnya daripada sini, warna hijau, tengok warna hijau. Pergi kepada sini, kita akan dapat 360. Jadi macam mana jalan kiri dia? Jalan kiri dia adalah 260 yang warna hitam. 260 tambah dengan R, iaitu R dekat sini, tambah dengan R, sama dengan yang warna hijau. 360 darjah. Jelas ke? Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, bagus. Nak dapatkan R, kita pindahkan 260 ke sebelah. 260 positif pindah ke sebelah, dia jadi apa? Dia jadi apa? Negatif 260. Tolakkan, kita akan dapat 100. Ya. Jadi R tu adalah sama dengan 100 darjah. Boleh faham ke cikgu guna sudut conjugate ni? Jelas ke? Boleh. Okey, bagus. Yang ni adalah cara kita nak tafsir. Kita nak jawab soalan ni tahu, tapi kita kena faham 3 benda tu. Sudut penggenap, sudut conjugate, lepas tu sudut pelengkap. Okey, last. Jadi masing-masing boleh tengok kita akan menjawab soalan yang terakhir. Untuk soalan yang terakhir, cikgu tak dapat nak muatkan dekat sini. Cikgu cuba nak buat kemas-kemas sebab cikgu nak kamu salin sebenarnya. Okey, untuk soalan yang terakhir, P kita dah dapat 36. Q kita dah dapat 144. R kita dah dapat sama dengan 100 darjah.
Jadi cikgu soal kamu. Satu bulatan penuh sama dengan berapa? Satu bulatan penuh berapa darjah? 360. Iya, 360. Jadi kita mula daripada sini ya. Cikgu jawab pakai pakai P. Cikgu mula gerakkan P mula-mula ke sini. Okey, P tambah dengan cikgu gerakkan lagi ke sini Q. Tambah dengan Q. Tambah dengan cikgu gerakkan lagi sampai ke sini. Tambah dengan R. Cikgu gerakkan lagi ke S. Cikgu akan dapat tambah S. Lepas tu cikgu gerakkan lagi 54. Tambah dengan 54. Satu bulatan penuh adalah bersamaan dengan 360 darjah. Untuk di P, kita dah dapat P tu sama dengan 36. Masukkan 36. Untuk di Q, kita dah dapat 144. Masukkan 144. Untuk di R, kita dah dapat 100. Masukkan 100. Untuk di S, kita tak dapat lagi. Dan 54, kita dah dapat 54 sama dengan 360 darjah. Sebutan serupa. Apa yang dimaksudkan dengan sebutan serupa? Ini dikira sebagai sebutan serupa. Ni sebutan serupa. Sebutan serupa. Sebutan serupa kenapa? Sebab dia tak ada huruf dekat sebelah dia. Jadi tambahkan semua 36 tambah 144 tambah 100 tambah 54. Kita akan dapat S tambah dengan 334 sama dengan 360. Kita nak dapatkan nilai S. Pindahkan 334. Positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Dia jadi apa? Positif pindah ke sebelah dia jadi? Negatif. Iya, negatif 334. Jadi dekat sini 360 tolak 334. Kita dapat berapa? Cuba tekan kalkulator. 24. 26. 26. Jadi dekat sini inilah cara nak cari nilai S. Inilah cara nak cari nilai S. Cikgu guna apa? Cikgu gunakan maklumat. Semua kita pakai dekat atas tu. Jadi sebelum kita buat latihan, memang lama panjang sikit. Cikgu perlukan penerangan. Sebab apa? Kalaulah dia bercakap tentang nombor sahaja, cikgu boleh terangkan dengan mudah. Tapi sekarang ni dia bukan semata-mata nombor. Dia adalah berkait dengan 3 benda dekat atas ni. Jadi cikgu kena terangkan dekat kamu macam mana nak pakai 3 benda dekat atas untuk menyelesaikan soalan-soalan yang diberikan. Okey. Jadi cikgu pergi kepada sudut yang pertama. Soalan pertama nak cari P. Kita pakai sudut pelengkap. 90 darjah. Jadi dalam 90 darjah, kalau kita tengok dekat sini, yang cover untuk petak ni adalah 54 dengan P. Sebab tu cikgu masukkan 54 tambah P sama dengan 90 darjah. Untuk soalan nombor 1, jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Okey, untuk soalan nombor 2. Kita tengok kepada sudut penggenap pula iaitu 180, satu garisan lurus. Jadi untuk P kita dah dapat tadi 36. Jadi kita guna P tambah dengan Q sama dengan satu garisan lurus. Satu garisan lurus 180 darjah. Untuk soalan nombor 2, jelas ke? Jelas. Jelas. Okey, bagus. Untuk soalan nombor 3, kita tak boleh main terus jawab. Sebab apa? Sebab kita perlukan maklumat daripada soalan. Sudut konjugate bagi R ialah 260. Jadi yang bertentangan dengan R, kita gunakan sudut konjugate ni 360 kan. Maksudnya, bila dia nak membuat 360 tu, dia perlukan yang bulatan hitam campur dengan yang bulatan biru. Tengok bulatan hitam tu adalah 260 dan bulatan biru tu adalah R. Jadi kita gunakan maklumat dekat sini, kita samakan 360 darjah. Jadi dekat situlah cari cikgu dapatkan nilai R. Jelas ke? Boleh faham? Jelas. Okey, bagus. Jelas.
Okey, akhir sekali. Satu bulatan penuh sama dengan 360. Macam mana? Kita tengok juga nota dekat sini. Satu bulatan penuh. Dia membentuk satu bulatan penuh. Satu bulatan penuh bersamaan dengan 360 darjah. Jadi dekat sini kita dapat 26. Boleh faham ke semua? Boleh. Boleh. Okey. Jelas boleh faham bagus. Jadi kat sinilah cikgu nak kamu faham konsep tu yang penting. Jadi dengan masa yang ada kamu buka worksheet. Buka worksheet okey. Jadi berdasarkan worksheet yang pertama cikgu fahamkan tentang sudut pelengkap dia cakap sudut pelengkap. Sudut pelengkap bersamaan dengan 90 darjah. Ni cikgu terangkan satu-satu balik Okey, sudut pelengkap bersamaan dengan 90 darjah. Besarlah pula. Okey, ni kejap cikgu tambah page. Okey, cikgu kecilkan. Okey, sudut pelengkap bersamaan dengan 90 darjah. Jadi, dalam 90 darjah ni ada apa? Ada 62 dengan X. Jadi 62 tambah X sama dengan 90 darjah. Sekarang kita nak dapatkan X. 62 pindah ke sebelah. 62 tu positif. Bila kita pindah ke sebelah 90. Positif 62 jadi negatif 62. Selesaikan 90 tolak 62 dapat berapa? Dapat berapa? Ayo, cuba tekan kalkulator. 28. Ya, sebab itulah jawapan dekat sini menunjukkan 28. Jelas ke? Cikgu nak dengar sikit suara masing-masing. Jelas ke? Jelas. Jelas. Okey, baik. Bagi soalan di hadapan, cuba buat soalan A dan B. Lepas tu hantar dekat WhatsApp. Wow, lajunya. Bagus. Okey, bagus. Cikgu suka. Dah dapat dah tu. Okey, cikgu bagi lagi 3 minit. Cikgu bagi lagi 3 minit. Cuba buat. Cuba buat. Kalau kita tak cuba buat, kita tak faham. Darwisi boleh buat tak? Boleh buat lah, tak? boleh lah. Boleh lah. Dah send dah kat cikgu? Kedok lagi? Macam biasa lah, aku dah atas. Apa dah atasnya?
Okey, bagus. Buat. Okey, 1 minit lagi. 1 minit lagi. Cikgu masih menunggu. Lepas ni cikgu akan tunjukkan dekat depan lah. Okey, bagus. Cikgu yang jawapan dia. Tak apa, buat je dulu. Nanti cikgu tunjuk. Ammar. Ammar dapat buat tak tu, Ammar? Ya, Ammar Haziq dapat buat tak tu, Ammar Haziq? Dapat ego dah hantar ego. Okey, baik. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Kita belajar sudut tu dulu tadi. Okey, jadi boleh ke cikgu mula tunjuk dekat depan untuk soalan A dan B? Boleh. Boleh. Okey. Okey, jadi ni kotak dia. Kotak dia ni menandakan dia 90 darjah. Menandakan dia 90 darjah. Jadi apa yang ada dalam kotak dia ni? Dia ada X dengan 48. Jadi X tambah 48 sama dengan 90 darjah. 48 ni positif. Positif pindahlah ke sebelah. 90 tolak 48. Jadi dekat sini kita tekanlah kalkulator. 90 tolak 48 dapat berapa? 42. Iya, 42. Inilah jawapan A. Ingatlah tu cara guna. Itulah cara nak guna dia. Okey, B. B. Ini kotak dia 90 darjah. Jadi dekat sini dalam kotak ni ada apa? Ada X dengan 57. Jadi X tambah dengan 57 sama dengan 90 darjah. 57 ni positif. Positif pindahlah ke sebelah. Dia jadi negatif. Jadi 90 tolak 57 dapat berapa? 33. Iya. 33. Okey, pandai. Inilah jawapan dia. Inilah cara nak gunakan soalan-soalan tadi. Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Zawisi, faham tak? Faham ke pehe? Pehe. Pehe. Okey. Okey. Jadi inilah cara nak jawab soalan kalau dia melibatkan 90 darjah. Okey. Sekarang ni cikgu dah terangkan sudut pelengkap. Kita dah buat latihan dah tadi. Kita buat pula sudut penggenap. Sekarang nak buat sudut penggenap, masing-masing boleh tengok di bawah. Masing-masing boleh tengok di bawah. Dalam sudut penggenap, dia membentuk 180 darjah. Besar pula sorry cikgu kena ni. Dalam sudut penggenap, dia membentuk 180 darjah. Jadi apa yang ada dalam 180 darjah tu? Dia ada Y dengan 122. Jadi kita buat apa? Y tambah dengan 122 sama dengan 180 darjah. Jadi positif 122 pindahlah ke sebelah. Jadi kita akan dapat 182 positif. Sebab tu kita belajar algebra ni. Dalam algebra, kalau kamu tak faham algebra, macam mana cikgu nak terangkan benda-benda ni?
positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Iya, negatif. Jadi 180 tolak dengan 122 dapat berapa? Uh, 112, sorry, 112. Cikgu tersilap salin. 112 Okey, 180 tolak 112 dapat berapa? 68. Iya, kita dapatlah 68. Inilah jawapan dia. Okey, sekarang berdasarkan contoh yang cikgu bagi, cuba buat soalan A dan soalan B. Boleh cuba buat sekarang. Okey, cikgu bagi 2 minit. Cuba je buat, jangan risau, cikgu akan cek juga. Okey, bagus. Ramai yang betul, bagus. Ramai yang boleh jawab. Okey, 1 minit lagi. Bagus, bagus. Cuba buat tu yang paling penting. Nanti cikgu buat. Jangan risau. Okey, cuba buat. Okey, habis masa dah pukul 10. Jadi cikgu akan selesaikanlah soalan A dengan B dekat depan. Boleh ke cikgu mula selesaikan soalan A dan B? Boleh. Okey. Jadi masing-masing tengok sini. Satu garis lurus. Apabila menunjukkan satu garis lurus, dia akan membentuk 180 darjah. Jadi mana 180 darjah?
Inilah 180 darjah. Kita tengok apa yang ada dalam 180 darjah tu. Ada 55 dengan Y. Jadi 55 darjah tambah dengan Y dia sama dengan 180. Jadi kita nak Y. Kita kena pindahkan 55 ke sebelah. 55 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Jadi tolong cikgu tekan kalkulator 180 tolak dengan 55 dapat berapa? 125. Ya, inilah jawapan A. Inilah jawapan Y sama dengan 125. Okey, jelas ke soalan A? Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, bagus. Malu-malu. Okey, kita buat pula soalan B. Satu garis lurus menunjukkan macam tadi iaitu 180 darjah. Bila cikgu mention tentang 180 darjah, kita tengok apa yang ada dalam dia. Dia ada Y dengan 123 sama dengan 180 darjah. 123 positif, positif pindahlah ke sebelah. Dia jadi negatif 123. Tolong cikgu tekan kalkulator. 180 tolak 123 dapat berapa? 57. Iya, inilah jawapan B. Inilah jawapan dia. Siapa-siapa yang tak dapat boleh salin. Ni jalan kerja dia simple je. Cikgu ajar daripada step by step. Cikgu ajar ikut step. Supaya apa? Supaya kamu boleh nampak cara penyelesaian dia. Okey. Jelas ke soalan B? Jelas. Okey, bagus. Okey. Jadi kita akan menjawab pula soalan yang seterusnya iaitu apabila dia menggunakan 360 darjah pula. Jadi masing-masing tengok kepada soalan nombor 7. Masing-masing tengok kepada soalan nombor 7. Tengok kepada contoh, cikgu akan terangkan dia punya contoh ni. Satu bulatan penuh bersamaan dengan 360 darjah. Apa yang ada? Ada 55 dengan Z. Sebab itulah kita buat 55 tambah Z, kita akan dapat 360 darjah. 55 ni positif, pindahlah dia ke sebelah. Jadi kita akan dapat Z sama dengan 360 tolak 55. Sekarang tolong cikgu tekan kalkulator. 360 tolak 55 dapat berapa? 305. Ya, inilah jawapan dia iaitu 305. Macam biasa dengan masa yang ada. Cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan A dan soalan B. Boleh ke? Boleh. Okey, bagus. Laju Bagus, bagus, bagus. Dah cikgu. Okey, dah. Tak apa, buat lagi. Cikgu bagi masa lagi. Cikgu tak sangka kelas hari ni cepat. Cikgu akan hantar lagi soalan. Jangan risau. Soalan banyak. Azizul, macam mana Azizul? Boleh faham ke Azizul? Boleh tu. Jadi masing-masing buat buat. Cikgu unshare screen sekejap. Cikgu nak up soalan.
Okey, tapi ingat cakap cikgu, kalau tak faham tanya Tak faham tanya, jangan diam. Okey. Soalan dah ada dalam WhatsApp, cikgu dah disuruh print dalam WhatsApp. Cuma yang ni tak ada. Sebab apa? Sebab cikgu tak print lagi. Cikgu tak sekalikan. Zulaika, dapat buat tak Zulaika? Dah hantar. Dah hantar. Okey, okey. Okey, cikgu bagi masa lagi 1 minit. Aisyah Zahra dapat buat Aisyah Zahra soalan-soalan yang cikgu bagi kat depan? Dah hantar. Okey, dah hantar. Okey, bagus. Okey, jadi kita akan bincangkan. Kena masa lagi. Cuba buat tahu. Kalau tak cuba buat tak faham nanti. Kita nak bagi soalan ni. Mana ada soalan makin lama makin senang. Soalannya makin lama makin susah. Okey. Jadi. Okey, tak apa. Kita buat sama-sama. Okey, masing-masing. Boleh tengok di hadapan. Kita akan selesaikan soalan A. Satu bulatan penuh bersamaan dengan 360 darjah. Jadi kita tengok apa yang ada dalam bulatan ni. 128 dengan Z. Jadi 128 tambah dengan Z sama dengan 360. 128 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Cikgu nak dengar suara sikit. Negatif. Negatif. 360 tolak 128. Dapat berapa? 232. 232. Pandai. Inilah jawapan A. Inilah jawapan A. Pandai. Okey, soalan B pula. Soalan A cikgu harap jelaslah. Kita pergi pula kepada soalan B. Soalan B, satu bulatan penuh bersamaan dengan 360 darjah. Sini ada Z, sini ada 81. 81 darjah tambah Z sama dengan 360. 81 ni positif. Jadi positif pindahlah ke sebelah 360 tolak 81. Dapat berapa? 279. Ya, 279. Inilah jawapan B. Inilah jawapan B. Jadi cikgu harap jelaslah macam mana cikgu buat soalan-soalan dekat depan ni. Okey, semua boleh faham? Boleh. Okey, ada soalan tak? Boleh. Okey, ada soalan tak nak tanya cikgu? Tak ada. Ada. Okey, baik. Okey, kita ada masa lagi beberapa minit. Ada 20 minit je. Okey, jadi cikgu harap masing-masing dapat. Sekarang kita pergi kepada soalan yang susah sikit. Jadi berdasarkan apa yang kita dah buat tadi, cikgu nak masing-masing cuba buat A dan B. Cuba buat A dan B. Cikgu bagi 5 minit. Okey, cikgu bagi 5 minit cuba buat
Okey, bagus dah ada yang dapat buat. Okey, 1 minit lagi. 1 minit lagi. Okey. Okey, jadi boleh ke cikgu mula buat dekat depan ni? Leksa boleh ke Leksa? Boleh. Okey, Darwisi boleh ke Darwisi? Cikgu mula buat dekat depan ni. Dapat A cikgu. Dapat A je. Step sama. Ingat tak cikgu pernah tak ajar sebutan serupa? Ada cikgu. Ada. Okey, jadi masing-masing tengok. Benda yang sama. Okey, satu garisan lurus sama dengan 180 darjah. Apa yang ada dalam ni? 3P dengan 60. 3P tambah 60 sama dengan 180 darjah. 60 positif pindah ke sebelah. Kenapa kita pindah 60 ke 180? Cikgu soal kamu. Kenapa 60 tu kita nak pindah ke sebelah? Siapa boleh jawab? Azizul, tak nak cuba. Kenapa 60 tu kita pindah dekat 180? Sebab bila terbalikkan dia jadi negatif. Salah. Kenapa cikgu soal kamu semua kan? Kenapa 60 tu cikgu pergi pindah dia dekat 180? Siapa boleh bagi tahu cikgu jawapan dia? Sebutan serupa. Tengok ni. 3P tambah 60 sama dengan 180 darjah. 60 dengan 180 tu kan sebutan serupa. Jadi bila dia sebutan serupa, dia kena duduk satu tempat. Tengok balik langkah-langkah yang ada huruf duduk kiri, yang tak ada huruf duduk kanan. Sebab tu cikgu pindahkan 60 ke kanan. 60 ke kanan, 180 positif dia jadi negatif. 3P 180 tolak 60 dapat berapa? Cuba tekan kalkulator. 180 tolak 60 dapat berapa? 120. Ya, kita akan dapat 120. Tengok step 4 dalam sebutan serupa. 3 dengan P. Bila nombor dengan huruf duduk sebelah-sebelah, dia dalam keadaan apa? Darab. Ya, darab pindah ke sebelah dia jadi? Bahagi. Ya, 120 bahagi 3 dapat berapa? 40. Ya.
Jadi jawapan P tu sama dengan 40 darjah. Itulah sebabnya cikgu ajar sebutan serupa banyak kali. Kita pakai tu dekat semua tempat. Ingat tak cikgu ada pesan. Siapa faham apa yang cikgu ajar ni, sampai universiti dia boleh jawab soalan matematik. Okey, kita pergi kepada soalan B. Ini adalah 180 darjah. Okey, dalam 180 darjah tu ada apa? Ada 2P tambah 5 dan tambah 75 sama dengan 180 darjah. Okey, untuk soalan sebutan serupa, kamu boleh sahaja nak selesaikan 5 dengan 75. Sebab apa kita boleh selesaikan 5 dengan 75? Cikgu soal kamu, kenapa 5 dengan 75 boleh ditambahkan? Tak ada huruf. Ya, betul. Dia tak ada huruf. Jadi, dia dikira sebutan serupa. Jadi, 5 tambah 75, kita dapat 80. 2P dengan 80, kenapa tak boleh diselesaikan? Kenapa 2P tak boleh tambah dengan 80? Bukan Bukan sebutan sebutan Ya, serupa. dia bukan sebutan serupa. Jadi 80 kita kena bawa dia pergi ke sebutan serupa. 80 pindah ke sebelah. 180, 80 ni positif. Dia jadi negatif. Sekarang 180 tolak dengan 80 dapat berapa? 100. 100. 2P. Kita nak P tu sahaja. Jadi 2 tu duduk sebelah P. Alamak, cikgu dengar suara cikgu balik. Okey, jadi nombor dengan huruf dia duduk sebelah-sebelah. Bila nombor dengan huruf dia duduk sebelah-sebelah, dia dalam keadaan Darab. ya. Jadi 100 darab pindah ke sebelah. Jadi bahagi 100 bahagi 2 dapat berapa? 50. 50. 50. Iya, inilah jawapan dia. A dan B. Sebab tu cikgu nak kamu faham betul-betul sebutan serupa itu. Walaupun kita belajar banyak kali, cikgu dah bagi tahu kan. Aplikasinya ada dalam semua bab. Okey, jadi jawapan A ni 40, jawapan B ni 50. Kalau cikgu tak ajar kamu algebra, kalau cikgu tak ajar kamu sebutan serupa, buka kurungan, kamu tak boleh jawab soalan ni. Walaupun dia dalam topik yang berbeza. Jelas ke semua soalan A dan B? Jelas. Okey, bagus. Darwisi dapat tak B? Darwisi dapat tak B? Okey tak? Cikgu. Okey. Dah salin dah B tu. Kita nak jawab satu soalan lagi boleh? Dah salin. Okey, kita nak jawab satu soalan lagi boleh ke semua? Boleh. Okey. Jadi masing-masing, cikgu harap masing-masing sempatlah. Kita pergi kepada soalan A. Daripada soalan A, cikgu nak kamu cari nilai X dengan Y. Cikgu bagi 5 minit. Cuba buat soalan A. Siapa boleh buat, dia power. Okey, cuba buat soalan A. Ada orang dapat jawab lah.
Siapa ni? Audrey. Pandainya Audrey. Okey, bagus. Okey, cikgu terkejut kan. Tahniah Audrey. Sebab cikgu terkejut Audrey jawab soalan A dengan B terus. Okey, Azizul dapat buat tak tu Azizul? Tak. Okey, soalan A tak dapat buat. A. Tak dapat. Okey. Cikgu bagi tips. Cikgu bagi tips. Cikgu nak kamu cuba kira. Cari garis lurus. Garis lurus yang pertama. Warna hitam. Apa nak buat dengan garis lurus tu? Kita boleh cari X. Guna garis lurus warna hitam untuk cari X. Garis lurus yang kedua. Warna biru. Guna garis lurus warna biru untuk cari Y. Nampak dah Azizul? Nampak cikgu. Bagus. Okey. Bagus, 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 bagus. Okey. Zulaika dapat buat tak? Tengah kira. Tengah kira. Ya, don't follow me. Cikgu, cikgu tengah ni sebenarnya. Ya, cikgu tak tahu jawapan dia berapa. Okey. Cikgu tengok Mana A dia? A dia. Untuk A dia ada 2. X ke Y? Yang 30 tu. Sekejap cikgu tolong kira. Okey, 1 minit lagi lepas tu cikgu tunjuk kat depan Tak apa. Okey. Habis sudah masa. Sebenarnya apa yang cikgu tunjuk dekat depan ni sama je apa yang cikgu nak terangkan. Okey, kalau garis lurus berapa darjah dia? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Berapakah darjah garis lurus? 180. Okey, kita ambil ni 180. Jadi dalam ni ada apa? Ada 75. Ada X tambah X tambah 50.
sama dengan 180. Kira 75 tambah 50 dapat berapa? Tekan kalkulator. 75 tambah 50 dapat berapa? Alamak, tak ada orang ke? Azizul. Dapat berapa? 125. 125. Positif pindah ke sebelah dia jadi negatif 180 tolak 125 dapat berapa? 55. Iya, jawapan X 55. Tengok tu sebab tu cikgu bagi garis lurus. Okey, tengok pula garis lurus yang kedua. Garis lurus yang kedua. Garis lurus sama dengan berapa? Garis lurus sama dengan berapa? 180. Jadi dalam garis lurus ni kita ada 2Y dengan 50. Kita buat 2Y tambah 50 sama dengan 180. Pindahkan 50. 2Y bila kita pindah 50 positif jadi negatif. 180 tolak 50 dapat berapa? 130. 130. Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 130 bahagi 2 dapat berapa? 65. Iya. Inilah jawapan X dengan Y. Yang kita belajar tadi je garis lurus. Daripada garis lurus tu, soalan nak kita boleh baca macam mana kita nak terjemahkan pemahaman kita tu. Zizul, nampak dah cara nak jawab? Boleh faham? Boleh ke? Inilah cara nak jawab dia. Inilah cara nak selesaikan. Okey. Yang tak betul lah. Okey. Jadi inilah cara nak menyelesaikan soalan A. Nak jawab soalan B tak? Boleh ke kalau cikgu suruh jawab soalan B ke nanti? Cikgu tunggu. Okey, tapi sekarang pun masa dah 10.28. Cikgu nak buat summary apa yang cikgu dah ajar malam ni. Jadi kamu tengok kepada malam ni apa yang cikgu ajar. Yang pertama adalah garis dan sudut. Cikgu kenalkan dekat kamu garisan tu apa. Daripada garisan, cikgu kenal dekat kamu unit untuk garis tu apa. Tu yang pertama. Untuk sudut, cikgu kenalkan pula sudut ni macam mana. Pembukaan. Jadi lepas tu kita belajar kongruent. Kongruent maksudnya sama. Sama dalam garis lurus. Sama dalam sudut. Macam mana? Cikgu dah terangkan dah semua tadi. Dekat sini cikgu ada ajar pula. Cara nak cari sudut dekat A. Macam mana cara baca dia. Sudut dekat B warna hijau. Sudut dekat C warna biru. Dan dekat sini kita belajar cara nak faham sudut pelengkap, sudut penggenap dan sudut conjugate. Lepas tu kita buat latihan. Banyak latihan kita buat tadi. Cikgu pergi satu. Cumanya sampai soalan yang terakhir. Cikgu tak bagi kamu nampak dengan jelas mana satu garis lurus dia. Itulah motif cikgu. Itulah motif cikgu. Supaya apa? Supaya kamu sendiri cari garis lurus dia dekat mana. Untuk dapatkan nilai X dengan nilai Y. Okey. Bagus kepada Audrey. Audrey jawab soalan A dan B dalam masa 2 minit sahaja. Cikgu kagum. Tapi semua orang pun bagus. Sebab apa? Sebab mencuba bagi komitmen. Yang penting kita ada usaha. Tu yang penting. Okey, jadi cikgu nak tengok muka sikit-sikit masing-masing. Cikgu nak masing-masing boleh buka kamera. Cikgu nak masing-masing buka kamera sebelum kita tutup kelas kita. Mana Darwisi yang bersandar atas sofa tu? Okey. Okey. Okey, ada Azizul. Syah. Okey, jadi cikgu harap jelaslah untuk kelas kita dah pukul 10.30 ni. Cikgu tak nak heret lama-lama. Cikgu minta maaf lah kalau ada terkurang apa-apa dalam lesson cikgu. InsyaAllah kalau ada apa-apa soalan, WhatsApp saja cikgu. Nanti cuba buat homework. Kalau tak faham, boleh terus tanya cikgu. Okey, semua sampai situ saja untuk malam ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
Bye. Baik, Terima cikgu. kasih. Salam. Okey. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama.